ada yang tanya kan, ada yang tanya kat tu, Murabi semua ada tak perasaan ataupun masalah yang sama macam we all kan? So, semua manusia yang berada di atas jalan dakwah dan tarbiyah ni takkan pernah lari daripada apa yang semua antuna rasa. Mungkin ada antara murabi yang tengah berada di sini ataupun murabi antara yang tak berada di sini, ataupun mungkin akak yang sedang bercakap ni sedang diuji benda yang sama, ataupun mungkin pernah diuji benda yang sama, ataupun bakal diuji perkara ni kan. Tapi pokoknya benda ni memang I tell you dia bukannya one off. Dia akan datang dan pergi. Dia akan datang dan pergi. Dan macam tadi Aisyah cakap, macam saya penat lah kan. Datang kat sini, rasa. Tutup Zoom, tak rasa. Rasa nak keluar macam tu kan. Ya. Sebab tu kita tak pernah boleh bergantung dengan rasa. Sebab tu ilah kita bukan rasa. Tapi ketaatan kepada Allah tu didasari dengan kefahaman. Kefahaman yang kita duk drag diri kita ni berdarah-darah datang, tak rasalah, kering lah, keras lah, apa benda-benda, fed up lah kan. Dan kita duk datang setiap bulan ni nak tanam apa dekat sini? Nak bagi kita tahu dulu fikrah. Bila kita drag, jalan-jalan, perasaan, diuji kehidupan, lepas tu kita ada bekal kat otak kita ni yang pengetahuan. At least kita tahu, okay macam ni, okay macam ni. Bila diuji, dia adalah fasa pembumian. Kadang-kadang kita berjaya, kadang-kadang kita tak berjaya. Tadi ada seorang PM akak cakap, dia rasa macam benda yang dia dapat sebelum ni tak terbumi pun kan. Macam yelah sebab last kali saya macam ni kak. Saya akak cakap kat dia, sebab itulah tarbiyah ni adalah sebuah namanya proses. Untuk kita jadi macam pemuda sudu yang kita dah ulang berkali-kali hari ni kan. It's not cultivated overnight. Untuk menjadi orang yang boleh jadi macam yang kita baca dalam sirah, dalam buku-buku yang semua orang jadikan video, it's not cultivated overnight. It takes years. It takes time. Kan? Dan sebab tu lah dia kata macam, bila saya bawa adik baru saya lebih rasa. Memang pun. Sebab tu tabiat jalan tarbiyah ni dia perlu bersama-sama go hand in hand dengan dakwah. Tarbiyah tempat kita dapat. Tempat kita isi. Dakwah tempat kita bumi kan. Sebenarnya bila kita mengisi kat adik kita, tajmid adik kita, buatlah benda-benda dakwah, bersyura, bergaduh, tak sependapat, orang condemn kita, itu fasa bumi kan tarbiyah yang kita dapat. Sebab tu tarbiyah perlu go dengan dakwah. Sebab dakwah tu hakikatnya untuk menanam benda yang kita dapat dekat sini. Untuk kita rasa pergeseran tu berlaku. Then you come back to tarbiyah again, to get something again, and the output akan menyebabkan you tanam benda tu. So, benda tu akan keep on berlangsung. Dan ketika benda cycle ni berlangsung, kawan-kawan, emosi kita akan teruji, ada masa kita rasa, tak rasa, iman gebu, iman tak gebu. Tapi kenapa kita keep on buat? Sebab taat. Sebab kita kata, la ilah illallah. Tak ada reason lain aku buat benda ni melainkan Allah. Walaupun hati aku sendiri tengah tak rasa. Sebab aku bukan menyembah rasa. Aku akan tetap buat benda ni walaupun ada orang atau tak ada orang dengan aku. Kerana aku buat bukan kerana orang. Aku akan tetap buat benda ni walaupun dia check ataupun tak di-check. Kerana apa? Aku buat ilah aku adalah Allah. Kenapa aku tetap nak buat benda ni ihsan dan to the maximum walaupun tak ada orang nampak? Kerana apa? Kerana ilah aku buat semua ni kerana Allah. Kenapa aku nak bersusah-susah? Tadi ada juga yang message macam, orang umur saya ni kak, sibuk fikir nak kahwin, sibuk fikir nak bercantik-cantik, sibuk fikir nak cari kerja. Kenapa saya ni fikir nak mati? Cakap macam tu kan. Kan betul benda tu kan. So nak katanya besarlah nikmat Allah busykan kita, menangiskan kita sebab risaukan akhirat. Di saat malam ni, mungkin ada orang dekat atas muka bumi ni, kat Malaysia ni, tengah menangis sebab ditinggalkan boyfriend. Ada orang baru lepas menangis sebab tak ada duit nak beli iPhone. Ada orang menangis sebab ada orang komen dia gemuk dekat Instagram sampai rasa nak bunuh diri. Ada orang dinodai oleh boyfriend dia malam ni. Na'udzubillah. Ada orang apa lagi? Macam nak bunuh diri sebab kawan dia dah tak nak kawan dengan dia. Kadang-kadang kita rasa benda tu kecil. Tapi Alhamdulillah, Allah sudi untuk berisikan kita dengan benda-benda besar. Bukan benda-benda kecil.
Allah risaukan kita ni tak keep up dengan expectation Allah. Sedangkan orang lain ada menangis juga macam kita malam ni, risau tak meet the expectation of manusia dan dunia. So setiap air mata Antuna malam ni, harap-harap ni kan, akan menjadi pemadam api, fire extinguisher kepada satu api yang sangat marak yang takkan pernah boleh dipadamkan, tapi fire extinguisher ni je boleh padamkan. Iaitu apa? Api neraka. Sebenarnya perasaan yang semua orang dapat ni kan, ada satu perasaan yang sangat mahal. Kita nak kata, saya takutlah saya tak ikhlas, saya takutlah saya tak sidik, saya takutlah saya tak be true to Allah. Sebenarnya itu petanda Antuna sedang belajar untuk ikhlas. Setiap seorang daripada kita sedang belajar untuk mujahadah. Setiap orang daripada kita sedang belajar untuk sidik. Okay. So, embrace the process. You are on the right track. Akak percaya kalau pemuda sudu tahu kewujudan 42 orang hari ini, dikala diorang ditangkap balik, ada rijal-rijal yang menangis kerana mereflect diri tak bagus, tak cukup bagus untuk Allah, tak cukup bagus untuk jalan ni. Kerana melihat mereka, akak pasti ditangkap berkali-kali pun mereka sanggup untuk menghidupkan jiwa-jiwa seperti kita semua. Dan kalaulah mujahid dan para da'i di seluruh dunia tahu adanya 42 mata, 42 pasang mata yang ada dekat depan akak ni kan, yang risau diri dia tak berbagi all out untuk Allah dan Rasul, pasti mereka akan sangat happy kan. Dan ketahuilah yang paling happy sekali adalah siapa? Allah yang sentiasa kan menyebut-nyebut nama hambanya dengan sangat bangga di hadapan para malaikat. Teringat surah Al-Baqarah di saat malaikat tanya, kenapa nak cipta manusia yang kau kata konon-konon nak jadi khalifah, ya ke? Bukankah dia akan shed blood? Kan? Bukankah dia akan tumpahkan darah? Dia akan kill each other. Allah kata apa? Tengok. This kind of khalifah, this kind of human being, untuk mereka ni aku cipta kamu ke bumi. Untuk orang yang walaupun dia tengah diuji mental health, walaupun dia diuji iman dia tak kuat, dia tengah diuji tak ada rasa, dia tengah diuji study, dia tengah diuji family, dia tengah diuji apa? You name it, all the list. Tapi mereka tetap nak jadi Abid Khalifah aku. Yang tadi Fatihah kata, aku nak. Itu kan. Aku tahu aku teruk tapi aku nak. Kan. Allah gembira. Dan Rasulullah pasti lebih gembira. Harap-harapnya inilah rijal-rijal ikhwan yang Rasulullah rindu. Yang sampai sahabat garu kepala, kenapa pula kau nak rindu kita depan mata kau ni? Hehehe, bukan kau kan. Aku rindu dengan orang yang tak pernah jumpa aku, tapi dia percaya dengan aku, dia ikut aku, dia nak jalan di atas jalan aku macam dia pernah jumpa aku. Okay. So, akan nak tutup dengan satu ayat Quran dan satu sajak. Okay, ayat Quran apa? Ayat Qurannya tentang kapal. Kalau tadi akak bawa pasal lori, kali ni akak nak bawa pasal kapal. Dulu pada waktu akak, zaman akak start lah tarbiyah akak dekat Australia kan. Akak dengan seorang kawan akak yang kita sama-sama fight untuk tarbiyah kita waktu kita tak ada murabi kita keluar, akhwat tak ada, daurah dah tak ada. Kita dua orang nangis lah sebab dah tak ada apa-apa. Kita dah tak ada apa-apa ni, macam mana kita nak hidup tarbiyah kita ni kan. Sekali kita orang jumpa satu analogi Allah tentang kapal. Hati tiup belon. Macam tu Onci lah yang jumpa saya. Waktu saya tiup belon, nangis kan. Itulah, Alhamdulillah. Okay, satu ayat tentang kapal. Kapal tu waktu tu dia betul-betul describe kita orang punya state. Apa state dia? Dalam surah Asy-Syura, bukan Syu'ara, Syura, ayat 33. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In yasha' yuskir riha fayazlalna rawakida ala zahri inna fi dhalika laayati likulli sabarin syakur. Maksudnya,
Kalau Allah kehendaki, dia akan menenangkan menenangkan angin. Maka jadilah kapal itu terhenti di permukaan laut. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi setiap orang yang bersabar dan banyak bersyukur. Sekarang ni dekat ayat ni Allah tengah describe tentang kapal. Kapal ada atas laut. Tahu tak kapal berlayar macam mana? Macam mana? Angin. Kapal boleh berlayar bila ada angin. Sebab tu ada layar kan. Bila angin tak ada, kapal akan stuck. So, waktu tu kita orang ni tengah rasa ayat ni macam kita ni kapal. Tadi kan akak cakap kita lori. Kan? Kita carry fikrah. So, kita ni macam kapal yang kita bawa load. Tapi sekarang ni kita tengah stuck. Tak ada siapa yang boleh gerakkan kita. Angin je yang boleh gerakkan kita. Tapi angin dari mana? Allah. So, kita rasa tarbiyah je yang boleh gerakkan kita. Murabi je yang boleh gerakkan kita. Wasilah tarbiyah kita je yang boleh gerakkan kita. Tapi sekarang kita tak ada semua benda tu. Waktu tu akak teruji kan. Murabi tak ada, semua dah keluar kan. So, akak dengan kawan akak ni pelik. Sebab ending Allah dekat ayat ni, likulli sabarin syakur. Tiba-tiba Allah tutup dengan the fact that kita terstuck tu, you kena jadi orang yang banyak bersabar, you kena jadi orang yang banyak bersyukur. Kita macam, nak bersyukur dengan apa? Kita nak bersyukur dengan state ni ke? Betul kan? Orang tu kat diet lah untuk siapa yang kenal kan. So kita macam, benda ni diet? Takkan Allah so kita bersyukur dengan state sekarang ni kan? Lepas tu, bila berjalan dalam situasi tu, baru akak rasa apa maksud ayat ni. Pertama, sabar dengan state tu. Sabar dengan state yang tak ada angin. Tapi at least Allah tak karamkan. At least you stay on the ocean. At least you tak pecah. You just stuck. Tapi you tak hancur. The load is still in the kapal. You are still floating. You tak sink. Itu yang Allah nak kita sabar. Itu yang Allah nak kita syukur. Sabar, sikit masa lagi angin akan datang. So dalam keadaan floating tu, buatlah apa yang you mampu buat. Waktu tu kita orang pun carilah. Dulu tak ada Gemar Tarbiyah, tak ada group share UQY kan, tak ada nombor telefon ustaz. Waktu tu yang ada recording lama zaman ustaz buka UK. Dengarlah setiap hari satu. Sekali ada seorang dapat video latest ustaz dekat Brunei. Kat hujung tu ustaz kata, ni nombor telefon saya. Siapa ada masalah, contact saya. Terus kita salin. Saya kata, jom kita contact ustaz. Dia semua, ni tak ada lah ustaz nak reply. Kita ni budak kecil je, siapa? Orang tak kenal. Ustaz tu banyak lagi masalah dakwah dia. Saya kata, apalah kita cuba. Alladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Contact. Tak reply. Lepas tu jumpa email ustaz, contact email. Kita tak pernah jumpa, tak pernah tengok muka ustaz. Akak tak pernah tengok muka ustaz waktu. Akak membesar, balik Malaysia baru akak pernah jumpa. Lepas tu akak contact, tak ada. Akak cakap dah 5 hari dah ni, dia kata. Kan kita nak kata tak ada. Waktu tu ada 5 orang kita orang kat Brisbane. Lepas tu kita pun macam, akak pun macam dah mulalah nak give up lah. Macam tak apalah, kita buat je lah apa yang ada kan. Tiba-tiba lepas asar hari Jumaat tu tak silap, ustaz reply, Waalaikumsalam. Kesiannya kisah kamu ni anak-anak siapa kan. Lepas tu bermulalah kisah dapat tarbiyah, ustaz buat sharing, ustaz buat masuk group share UQY dan lain-lain kan. So satu persatu lepas tu jumpa dengan orang Sydney dan lain-lain. Daripada situ pula, lepas tu kita jumpa ayat apa? Kita jumpa ayat ni. Surah Ar-Rum ayat 46. Allah masih cakap pasal kapal. Tapi dia ada 2 ayat. Pertama Ar-Rum ayat 46. Apa Allah kata? Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah bahawa dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira untuk merasakan kepadamu sebahagian dari rahmatnya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintah Allah dan juga supaya kamu dapat mencari kurnianya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. So apa ayat ni cakap? Apa khabar gembira? Yeay, dapat angin. Bila ada angin maksudnya apa?
kapal akan gerak balik. Masya Allah, sewaktu tu dapat murabi, dapat tarbiyah, dapat balik wasilah-wasilah. So kita mula rasa kita meluncur. Lepas tu, kan? Tapi Allah masih tutup dengan masih tutup dengan perkataan apa? La'allakum tashkurun. Dalam any state, syukur. Apa je yang kita ada, kembalikan pada Allah. Walaupun hari tu kita stuck, bagi kepada Allah dengan apa yang kita ada. Bila dah ada angin, lagi kena bagi. Kemudian datang pula ayat Luqman 31. Tidakkah kamu memperhatikan bahawa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah supaya dia memperlihatkan kepadamu sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaannya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur. Kat sini Allah conclude the whole journey. Kan? Allah kata apa? Nah, kan finally kapal dah berlayar, kan? Aku dah beri rezeki dan kau dah happy sekarang, kan? Itulah hadiah untuk orang yang sabar dan syukur. So nak katanya apa? Bila kita berada dalam keadaan yang semua orang tengah rasa sekarang, Allah tengah stopkan angin. Tapi Allah didn't break you. Allah didn't make you sink in the ocean. Allah tak jadikan at least awak ni pergi ke batil ke tak. At least you rasa kering dalam jalan DNT. Okay. Sabar sikit. Terus berbuat dalam keadaan sini. Sooner or later, Allah akan datang ke angin. The moment you dapat angin, meluncurlah lebih laju. Tahu tak last kali apa ending kapal ni? Dalam surah Az-Zariyat ayat 3, Allah berfirman apa? Dan sekarang kapal berlayar dengan mudah. Bila tu sekarang? Waktu akak dah balik Malaysia. Akak jumpa korang, adik-adik yang ramai, ada banyak akhwat. Wasilah sampai nak termuntah dah tengok muka ustaz. Sampai kita tak terkecap dah nak pergi tengok sesi dia setiap pagi. Wah, takut-takut kita kufur nikmat sekarang kan. Sebab dah sangat mudah kapal tu berlayar. So this is the process yang akan maksudkan dalam tarbiyah. Ada masa kapal tu stuck, ada masa kapal tu bergerak. Semua tu adalah rezeki daripada Allah. At least kita tidak jadi Titanic kan. Yang hancur terbelah dua masuk ke dalam laut kan. At least kita tetap berada di atas air. So bersyukurlah dan bersabarlah and keep on fighting. Okay, seperti yang dijanjikan, akak akan bacakan satu puisi. Wah, bukan akak tulis. Ditulis oleh siapa? Oleh oleh satu sosok yang kita akan bedah sama-sama esok dengan Ain Mutarabi dia, iaitu almarhum K.H. Rahmat Abdullah. Akak tahu dalam kepala otak semua orang mesti dakwah itu cinta. Tidak. Dakwah itu cinta dah biasa kan? Akak bagi puisi dia yang kedua. Tajuk dia, Aku Rindu Dengan Zaman Itu. Okay, apa dia kata? Aku rindu dengan zaman ketika halaqah adalah kebutuhan. Bukan sekadar sambilan. Apalagi hiburan. Aku rindu dengan zaman ketika membina adalah kewajipan, bukan pilihan, apatah lagi beban maupun paksaan. Aku rindu zaman ketika daurah menjadi kebiasaan, bukan sekadar pelengkap pengisi program yang dipaksakan. Aku rindu zaman ketika thiqah menjadi kekuatan, bukan keraguan, apatah lagi kecurigaan. Aku rindu zaman ketika tarbiyah adalah pengorbanan, bukan tuntutan maupun hujatan. Aku rindu zaman ketika nasihat menjadi kesenangan, bukan su'uzan atau saling menjatuhkan. Aku rindu zaman ketika kita semua sudi memberikan segalanya untuk dakwah ini. Aku rindu zaman ketika nasyid ghuraba menjadi lagu kebangsaan kita. Aku rindu zaman ketika hadir di liqa adalah sebuah kerinduan dan terlambat adalah kelalaian. Aku rindu zaman ketika malam gerimis pergi ke puncak mengisi daurah dengan ongkos ngepas dan peta tak jelas. Aku rindu zaman ketika seorang ikhwah benar-benar jalan kaki 2 jam di malam buta sepulang tabligh dakwah di desa sebelah.
Aku rindu zaman ketika ada pergi likok selalu membawa wang infak, alat tulis, buku catatan dan Quran terjemahan ditambah dengan sedikit hafalan. Aku rindu zaman ketika seorang binaan menangis kerana tak bisa hadir di likok. Aku rindu zaman ketika tengah malam pintu depan diketuk untuk mendapat berita kumpul subuh esok harinya. Aku rindu zaman ketika seorang ikhwah berangkat likok dengan ongkos jatah belanja esok untuk keluarganya. Dan aku rindu zaman ketika seorang murabi sakit dan harus dirawat. Para binaannya patungan mengumpulkan dana apa adanya untuk murabi. Aku rindu zaman itu. Ya Allah, sungguh aku rindu. Jangan pernah kau buang kenikmatan berdakwah dari hati-hati kami. Jangan pernah kau jadikan hidup kami ini hanya untuk duniawi. Saja aku rindu dengan zaman itu dari KH Rahmat Abdullah. So kepada semua, selamat menjadi kapal. Berlayarlah dan meluncurlah walau kadang dalam susah, walau kadang dalam senang. Kadang angin kencang, kadang angin tak ada. Tapi at least Allah tak hancurkan kita. Okay? Wallahualam. Barakallahu fikum kepada semua yang sudi share malam ni, membuka apa yang dirasa, saling berkongsi, saling menginspirasi. So malam ni semua orang jangan lupa sebut nama setiap seorang daripada kita. Kerana apa? Bila kita doakan sahabat kita dalam keadaan mereka tak mengetahui, ada malaikat duduk atas kepala kita cakap apa? Amin untuk kau juga. Kisah akak tadi tu, yang kapal-kapal yang dengan kawan yang akak cakap tu, sekarang dia dah tak ada dengan akak. Dia tak rasa tarbiyah yang best yang akak sedang rasa. Akak pun selalu contact dia, cakap jomlah, kan dulu kita fight benda ni sama-sama. Setiap kali akak dapat benda best, akak rasa bersalah sangat. Akak selalu harap dia akan ada dengan akak sebab dia lebih deserve, sebab dia lebih berjuang. Ada satu time tu jawapan dia jarang reply sebab dia segan dengan akak. Ada satu jawapan dia pendek je, dia reply yang buat akak nangis. Yang sejak tu akak tak berhenti. Ada time akak lupa doakan dia, tapi sejak tu akak dah tak berhenti doakan dia. Dia kata apa? Dia selalu je ikuti update akak. Dia kata dia bersyukur sangat. Semua yang akak dapat tu adalah dia doakan benda tu untuk akak dapat. Maksudnya, tarbiyah yang akak dapat hari ni, peluang dakwah yang akak dapat hari ni, adalah hasil daripada doa seorang sahabat yang soleh. Mungkin dia tak ada dekat sini, dia mungkin tak dapat benda-benda macam akak dapat. Dia dapat seadanya sebab ada kekangan kehidupannya. Tapi akak betul-betul merasa berkah doa sahabat yang soleh tu. So you never underestimate the power of sahabat's prayer. Keep on doa untuk semua orang, sebut nama semua orang dalam sujud. Yang kita dah tahu masalah-masalah most of us kan. Kita doakan untuk semua.